tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Saudara-saudara, ramai pemerhati politik dan ramai juga peminat-peminat politik, penyokong PN, penyokong PH yang bersuara selepas kekalahan Pakatan Harapan di Sungai Bakap baru-baru ini. Antara persoalan yang panas dan hangat adalah berkaitan dengan status kerajaan perpaduan, status Anwar Ibrahim, status PH. Ada yang sampai membuat persoalan kerajaan perpaduan tumbang. Saya tak setuju dengan kenyataan itu. Kalau benar kerajaan tumbang disebabkan PRK Dun Sungai Bakap kekalahan PH, saya tak setuju. Saya ada membuatlah satu tinjauan di dalam channel ini. Anda lihat, dalam tinjauan ini saya menyediakan 3 undian ataupun 3 pilihan. Selepas PN menang PRK Sungai Bakap, apa sepatutnya dilakukan Muhyiddin dan Anwar? Pilihan pertama, Anwar letak jawatan 35% undian. Pilihan kedua, Muhyiddin bergabung bersama Pakatan Harapan 28% undian. Dan undian ketiga yang paling tinggi di antara 3 pilihan ini, UMNO keluar kerajaan sebanyak 38% undian. Saudara-saudara, setelah saya membuat tinjauan ini dan saya menyediakan hanya 3 pilihan ini, rupanya ada juga ataupun mungkin ramai di antara undian ini, majority memilih UMNO keluar kerajaan. Saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan puan-puan, adakah itu satu tindakan yang relevan UMNO ataupun Barisan Nasional untuk keluar daripada kerajaan hanya kerana kekalahan PH di Dun Sungai Bakap? Sedangkan sebelum ini pun kita tahu Dun Sungai Bakap ataupun kawasan Sungai Bakap, Dun Sungai Bakap itu dimenangi oleh PN. Dan pada akhirnya PRK diadakan semula atas kematian Dun Sungai Bakap yang dulu, dan sekali lagi PN berjaya untuk menawan semula Sungai Bakap. Walaupun kita dapat lihat tren pengundian ataupun kiraan undi, peratusan undi lebih tinggi berbanding peratusan undi yang dulu. Nah, saudara-saudara, pilihan yang pertama, Anwar letak jawatan, saya rasa ini tidak relevan lah untuk dilakukan. Untuk tindakan ini, untuk Anwar PMX tiba-tiba letak jawatan, rasanya jauh sekali. Nak cakap Anwar letak jawatan susulan kekalahan PH di Dun Sungai Bakap, rasanya tidak. Kita tunggu saja PRU 16, barulah kita tahu Anwar letak jawatan, Anwar ditumbangkan, Anwar digulingkan. Disitulah musuh politik Anwar perlu berhempas pulas. Manakala pilihan kedua, Muhyiddin bergabung bersama PH. Mungkin selepas PN semakin kukuh dengan kemenangan di Dun Sungai Bakap, adakah PN yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin sebagai pengerusinya boleh membawa PN untuk bergabung bersama PH di dalam kerajaan? Jadi saudara-saudara, di dalam 3 pilihan undian ini Anda bebas untuk mengundi, untuk memilih. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Ini hanya persoalan dan tinjauan daripada channel ini. Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, di media sosial mana-manalah saya lihat, Facebook, YouTube, TikTok, segala macam media sosial yang ada hari ini, yang setiap hari kita scroll, ada satu persoalan yang panas, ada satu persoalan yang hangat. Ini berkaitan dengan status Anwar Ibrahim, status PMX. Susulan kekalahan PH. Disitulah
musuh-musuh Anwar coba untuk menyerang Anwar, coba untuk mengecam Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan sebagai pengerusi Pakatan Harapan selepas PH kalah di Dun Sungai Bakap. Sudah pastilah musuh-musuh Anwar, di sinilah peluang mereka nak hentam Anwar, nak jatuhkan Anwar, bahkan ada sehingga nak gulingkan Anwar. Mereka kata ini referendum kerajaan perpaduan ditolak. Ada juga kata ini menunjukkan protes daripada rakyat terhadap kerajaan perpaduan. Namun itu hanya melibatkan satu kerusi adun sahaja di Dun Sungai Bakap. Tapi yang kita tahu, PMX hari ini apa yang berlaku kepada Anwar, beliau masih kekal sebagai PM, masih kekal sebagai kerajaan, yang pastinya bukan Anwar yang jatuh, musuh politik Anwar pula yang meroyan. Mungkin Mahathir, mungkin Muhyiddin, dan mungkin adun Sungai Bakap sendiri. Jadi saudara-saudara, yang pastinya Anwar Ibrahim tetap Perdana Menteri. Namun ini satu komen saya lihat daripada salah seorang viewers di dalam channel ini, berkata lagi 4 bulan Anwar Ibrahim letak jawatan, ikut jejak langkah Dr. Mahathir. 22 bulan jadi PM, tidak boleh tunai janji, dia letak jawatan. Menurut komen daripada salah seorang penonton di dalam video dalam channel ini. Jadi saudara-saudara, adakah Anda setuju dengan komen yang menyatakan lagi 4 bulan Anwar Ibrahim letak jawatan? Mungkin ini satu gesaan daripada rakyat untuk Anwar letak jawatan. Namun saudara-saudara, kita tahu walaupun Anwar Ibrahim diserang, dimaki, tetapi Anwar Ibrahim tetap akan buat yang terbaik sebagai Perdana Menteri saat ini. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan komen ini, apa relevan komen ini dan apa dapatan kita melalui komen ini? Lagi 4 bulan Anwar Ibrahim letak jawatan, ikut jejak langkah Dr. Mahathir. 22 bulan jadi PM, tidak boleh tunai janji, dia letak jawatan. Bagi saya mustahil lah. Mustahil untuk Anwar Ibrahim letak jawatan 4 bulan. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Dengarkan ini, satu komen yang panas. Selepas kekalahan PH, banyak betul isu yang timbul. Banyak betul pandangan, respon, dan komen-komen yang timbul. Antaranya, Anwar digesa letak jawatan, kerajaan perpaduan tumbang. Sudah pasti serangan terhadap Anwar dan kerajaan lah. Tapi, semua itu tidak akan berlaku. Kerajaan akan tumbang, tidak akan berlaku dalam masa yang terdekat ini. Yang pasti kita nantikan PRU 16, barulah nak tumbangkan Anwar, nak gulingkan Anwar. Disitulah waktu musuh politik Anwar untuk bertindak habis-habisan. Tapi saudara-saudara, ini satu komen yang saya nak kongsikan dengan Anda yang bagi saya pasti menarik. Sebaiknya UMNO dan MCA keluar dari kerajaan. PKR boleh berjuang dengan gabungan yang lain yang ikhlas dalam gabungan, serta kerana Zahid tak nampak kerjanya untuk membantu partinya, serta tugas yang diamanahkan oleh PMX tidak dilakukan, yaitu pembangunan desa. Saudara-saudara, ada banyak persoalan, tapi hanya 2 yang saya nak sampaikan kepada Anda. 2 saya nak sentuh. Berkaitan dengan komen ini, sebaiknya UMNO dan MCA keluar dari kerajaan. Itu, adakah Anda setuju atau tidak? Boleh komen. Adakah itu satu perkara yang relevan untuk UMNO, BN, MCA keluar dari kerajaan hari ini? Dan yang kedua, PKR boleh berjuang dengan gabungan yang lain yang ikhlas.
Mana gabungan yang lain yang ikhlas? Siapakah parti itu? Tidak dinyatakan di sini, tapi mungkinkah parti yang ikhlas itu PAS? Mungkinkah Bersatu? Mungkinkah Gerakan? Ataupun mungkin ada parti lain? Parti Muda? Tak tahulah. Tapi kalau ada pun, adakah itu satu perkara yang relevan untuk dilakukan oleh kerajaan, menerima gabungan baru? Mungkin selepas PAS menang di Sungai Bakap, disangkakan mereka nak guling Anwar, rupanya mereka nak sertai kerajaan pula. Itu pun tak mustahil juga untuk berlaku. Jadi saudara-saudara, seterusnya pula dinyatakan di sini Zahid tak nampak kerjanya. Adakah Zahid boleh dipecat sebagai menteri? Dan beliau juga adalah timbalan Perdana Menteri. Apa salah laku berat oleh Zahid Hamidi sehingga beliau boleh dipecat? Itu persoalannya lah. Jadi saudara-saudara, menurut komen, sebaiknya UMNO dan MCA keluar kerajaan, PKR boleh berjuang dengan gabungan yang lain. Zahid tak nampak kerjanya untuk membantu parti, serta tugas yang diamanahkan oleh PM tidak dilakukan, yaitu pembangunan desa. Apa komen Anda? Boleh komen di bawah. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.